Kontraktor bagi banyak masalah kepada pekerja sebenarnya. Mereka tak bayar EPF untuk pekerja, gaji rendah. Kami ni B40 tau. Dah lah gaji kami memang kecil. Kalau dah potong EPF dengan sok-sok, tinggal 500 lebih. Nak bayar api, air, sewa rumah. Apa kami nak makan? Things are going very bad. So today we have come here. We want to tell the agenda, you stop all this nonsense immediately. Are the cleaners dead? Without them, what will happen? We have 148 hospitals in the country. This union represents all the hospitals. Hidup pekerja! 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 Nama saya Azad dan saya seorang pendidik. Seperti kebanyakan rakyat Malaysia, saya tak sedar bahawa tukang cuci dan pengawal keselamatan di hospital serta tukang kebun di sekolah-sekolah di negara ini bekerja di bawah sistem kontrak. Setiap hari mereka berjuang di barisan hadapan pandemik. Tapi hak mereka tak sama dengan pekerja kerajaan yang lain. Dan kita dah dapat dengar kelantangan protes mereka tadi. Apakah sebabnya dan kenapa kita perlu peduli? Saya memang tidak setuju dengan sistem kontrak ni. Pasal apa, saya dah bertugas dalam pegawai keselamatan ni hampir 11 tahun lebih. Saya dah duduk dalam 4 syarikat. Jadi setiap tukar syarikat baru ni, pengawal atau pekerja-pekerja ni akan jadi orang baru. Jadi setiap kali jadi orang baru, cuti kita akan balik kepada tahun orang baru. Jadi cuti kita tak pernah melebihi daripada 3 tahun. Sistem kontrak ni memang merugikan pekerja. Sebab dia orang ni tidak bayar gaji mengikut Akta Buruh 1955. Mereka tak ikut sistem tu. Ada syarikat yang ikut secara langsam. Ada syarikat pula tu KWP tidak dibayar. Tapi dalam kita punya payslip memang dia potong. Ada syarikat setelah 6 bulan, setahun baru dia masukkan, dia carumkan. Dia tak carumkan tiap-tiap bulan. Sepatutnya dia kena carumkan tiap-tiap bulan kan. Yalah. Lepas tu kalau kita nak cuti pun jadi satu masalah. Masalah macam mana tu? Cuti ada, kita terpaksa cari orang untuk cari pengantin yang mengganti tempat kita. Ada pengawal terpaksa bayar untuk bercuti. Pasal banyakkan pihak syarikat, dia tidak menyediakan pengawal ganti. Sendiri kena cari. Lepas tu kena bayar pula sendiri. Okey, boleh terangkan tak situasi sekarang di tempat kerja Puan Telemah? Banyak masalah. Ramai orang pemuda nak kerja sini pun susah. Dia orang tak nak macam ni. Sebab gaji tak naik. Lepas tu tak ada benefit. Kenapa nak jadikan kontrak? Kita mau kerja, kita bukan berhenti sekejap lari lain tempat. Kalau kita dapat benefit apa yang kita dapat semua, kita kerja di hospital kerajaan, kita suka, kita kerja, kita rela kan. Dia kena fikir itu. Kerajaan pun kena ambil sikit, buka mata tengoklah apa yang berlaku pada pekerja-pekerja lah. Bekerja di perkhidmatan awam, tapi kontrak dipegang syarikat swasta. Kenapa kerajaan guna sistem yang seolah-olah menekan pekerja barisan hadapan? Bila Dr. Mahathir Mohamad memperkenalkan polisi penswastaan, dia telah mengatakan apa yang akan berlaku ialah kita akan mendapat lebih persaingan. Mutu kerja yang akan diberikan atau mutu perkhidmatan yang akan diberikan akan menjadi lebih baik untuk masyarakat. Tetapi ada perbezaan di antara retorik penswastaan dan realiti. Apabila kontrak ini diberikan, ia tidak sebenarnya diberikan kepada ahli-ahli perniagaan. Ada kadang-kala juga ia diberikan kepada ahli politik atau orang yang mempunyai berkaitan rapat dengan ahli politik. Ini adalah di antara sebabnya mengapa sistem kontrak ini tidak dilaksanakan dengan baik. Apakah sebabnya perkhidmatan yang penting mesti diswastakan? Di mana isu keuntungan yang mereka dapat akan muncul. Lagipun kita tidak tahu siapa yang mendapat semua kontrak ini. Kebanyakan daripada syarikat yang mengendalikan kerja ini sebenarnya adalah syarikat-syarikat menerima kontrak ini secara subkontrak. Itulah sebabnya mengapa pekerja-pekerja tidak dilayan dengan cara yang betul.
Jadi isu-isu seperti inilah yang kita mesti bincang. Ini adalah isu-isu policy. Saya memang marah dengan kerajaan. Kerajaan yang kasih kontrak. Kerajaan yang buat ini semua. Tapi buat tak tahu. Bila kita pergi jumpa, buat tak tahu. Berapa kali dah kita dah pergi sana sini. Tapi yang semua pun tak ada jawapan tahu. Kami pun geram juga. Macam mana ni? Kalau dia jaga pekerja baik, kalau semua pun baik. Kalau syarikat tak jaga baik, semua tak baik. Semua mesti 1-2 orang lawan juga. Kalau semua orang takut, mesti 1-2 orang lawan juga. Beranikan diri, lawan juga untuk hak kami kan. Kita kena lawan. Kalau kita tak lawan, sampai bila nak jadi hamba abdi ke? Saya dalam 11 tahun ni, saya dah 4 kali naik ke Mahkamah JTK lah masalah gaji ni. Gaji OT tak dibayar dengan betul lah. 3 kes kita memang dah semua kita menang. Cuma 1 kes sekarang ni, syarikat masih lagi ajak kita ke Mahkamah Tinggi. Jadi kita terpaksa berbuam lah. Walaupun kes tu tuntutan kita kecil je. Itu pun kita bantuan melalui JPKK. Isu ini sebenarnya sangat serius dan masih lagi berterusan sebab sejak penubuhan JPKK pada tahun 2014, kami telah menerima lebih daripada 800 aduan dan secara puratanya kami terima aduan pada kadar 10 aduan setiap bulan daripada pihak pekerja. Sifat perswastaan yang hanya mengutamakan keuntungan telah menyebabkan pekerja B10 iaitu kumpulan yang pendapatan isi rumah mereka kurang daripada RM2,500 telah hilang hak asas seperti jaminan kerja, seperti kenaikan gaji tahunan, faedah cuti sakit dan juga lain-lain allowance tambahan lah. Sebagai contoh, sektor kawalan keselamatan, kalau berkhidmat lebih daripada 20 tahun, gaji mereka boleh cecah RM3,800 di hujung perkhidmatan. Tetapi sekarang sebab diupah secara kontrak, gaji pokok mereka terikat dengan gaji minimum RM1,200. Untuk waktu bekerja pula, dulu maksimum mereka bekerja hanya 8 jam saja sehari, tetapi sekarang mereka kerja 12 jam sehari termasuk 4 jam lebih masa. Dan dari segi cuti tahunan pula, dulu mereka kalau kerja lebih daripada 10 tahun, mereka boleh dapat 25 hari cuti. Tetapi sebab diupah di bawah sistem kontrak, setiap 3 tahun cuti mereka akan diturunkan semula kepada 11 hari. Pada tahun 2019, kerajaan peruntukkan sektor keselamatan sekolah RM1.5 bilion. Tetapi yang sampai kepada 40,000 orang pengawal keselamatan seluruh Malaysia, hanya RM1 bilion saja dalam bentuk gaji dan allowance. Dan ada RM500 juta yang sepatutnya pergi kepada pekerja tetapi ditelan bocor kepada kroni kontraktor. Jadi, apa penyelesaiannya? Dan apakah permintaan para pekerja? Kita tidak mahu sistem kontrak ini. Kita mahu kerajaan hapuskan sistem kontrak ni. Orang tengah tidak perlu. Sebenarnya orang tengah ni mewujudkan banyak pembaziran. So kita ada 3 tuntutan hari ini. Tuntutan pertama, kita mahu pekerja ni diserap sebagai pekerja tetap. Dan kedua adalah kita tidak mahu sistem orang tengah ni, sistem kontraktor ni, dan juga perlu dihapuskan. Yang ketiga adalah perlu kurangkan pembaziran dan meningkatkan kecekapan. Kajian kita menunjukkan memang bagus kalau kita kembalikan sistem macam dulu, dia akan menjimatkan kos kerajaan dan akan menjaga kebajikan pekerja B40 lah. Suara perjuangan mereka dah lama dibungkam. Para pekerja perlukan sokongan kita untuk bongkar sistem yang zalim ini. Saya sebagai seorang ahli parlimen, sebagai penggubal undang-undang, saya berjanji akan menjadikan isu ini sebagai antara isu utama saya. Sebagai wakil pada pekerja yang terdiri dari wanita, saya memohon hak saya, hak pekerja dapat ditunaikan oleh pihak syarikat yang terlibat.